Alright, kita boleh mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan nombor 1. Find limit x approaching A. Untuk soalan limit kan, tolong tengok betul-betul variable apa yang dia tanya yang kita nak kena gantikan. Adakah dia X, kadang-kadang ada K. Kalau perasan ada satu set tu K yang approaching number. Dia bukan X So kena tengok betul-betul pada soalan. Untuk soalan ni tak ada, maksudnya yang biasa je lah. Dia kata X approaching A. Ingat kalau limit je mesti kita guna kaedah substitution kan. So kena substitute. So kalau substitute dapat apa ni? Kosong. Kosong. 0 over 0. So kalau 0 over 0 nak buat apa ni? Okay, kalau 0 over 0 nak buat apa? Conjugate. Guna kaedah Conjugate. Factorize. Okay, conjugate atau factorize. Sekarang ni kita ada hanyalah polinomial saja. Kalau kita conjugate tu maksudnya yang soalan tu melibatkan set. So sekarang ni soalan ni tak ada melibatkan set, maksudnya kita kena factorize. So macam mana nak factorize ni Macam mana nak factorize ni? Nak factorize atas ke bawah? Nak factorize atas ke bawah? Atas. So apa yang kita nak factorize? Nak bagi dia sama. Apa yang kita nak factorize? Darab dengan negatif 1. Okey, darabkan dengan satu. Sebenarnya bukan kita darab kita factorize keluar negatif 1. Macam tu. So A jadi negatif A kan? Negatif A tambah X. Kita bukan darab Kalau kita katakan darab, dia kena darab atas dan bawah. Tapi kita bukan darab. Kalau darab atas bawah, hilang balik. Kita nama dia factorize. So barulah dia akan jadi sama. Dah sama ke belum? Negatif A tambah X dengan X tolak A. Dah sama ke? Sama tak tu? Sama tak? Sama. Saya susun balik. Dah sama kan? Dah sama barulah kita boleh cancel out. So jawapan dia apa? Negatif 1. Negatif 1. Okey. Dah dapat dah Seterusnya soalan kedua. Dia kata given that limit x approaching number 0, dia nak 0 ni, equal to k and then g itu set k. Find limit x approaching, okay. So kalau yang macam ni, macam kita kalau soalan ni subjektif Kalau subjektif kena pisah satu-satu limit tu. Tapi disebabkan bukannya subjektif, objektif, kita boleh je substitute terus. So dia akan jadi 1 over gx set k kan. And then square root of gx kali lagi set x kuasa 2 tambahkan dengan fx. Fx kita adalah k. So kalau ikutkan macam ni lah. So akan dapat Allah subhanallah. 1 over set k. Dalam ni dapat apa? X tambah K kan? X tambah K. Oh, limit saya tertinggal. La ilaha illallah. So sepatutnya ada limit lah kat sini. Limit kita tadi, X kita approaching 0 means X, X kita gantikan dengan 0. So set K over set K. Set K over set K dapat. Set K over set K dapat. Satu. Kenapa tak ada jawapan satu? Apa yang saya salah? Allah. To set K bukan Ya Allah subhanallah. Okay. Thank you. Apalah jadi X pula ya. Aduh. Madam pun dah tak betul lah bagi ni. Okay. So jadi K lah kat sini. Okay, saya betulkan dengan huruf merah lah. Color merah lah supaya awak nampak.
Okay, so dia jadi set kenapa dia tak hilang ni? Okay, so dia jadi set 2K per set K. Macam nak buat ni? Macam nak buat dia jadi hilang? Macam nak hilangkan dia tu? Apa nak buat ni? Set 2K bahagi set K. Kita pisahkan atas sukan darab. So kita cancel out lah. Cancel out. So jawapan dia adalah set 2. Bolehkah? Boleh. Boleh, madam. Okay, next. Limit ni, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Dah ada yang buat dah belum? -1 saya dapat tahu. Okay, -1. Yang lain? Wafi ada Wafi, Abdul Wafi. Allah. Abdul Wafi, awak dapat jawapan apa? Tak ada? Wafi tidur -1, madam. -1. Afrina Batrisha. Batrisha. Jawapan awak apa? Afrina Batrisha. Tak ada? Tiadakah? Hilangkah? Aimi Syafiqah. Aimi Syafiqah. Tak ada juga? -1, madam. -1. Okay. So tengok betul tak -1 ni? Kan semua orang dapat. Semua orang dapat, saya tak nak buat lah. Kita boleh skip lah. Semua orang dapat ke -1? Tunjuk madam. Oh, tunjuk. Okay. Saya pun tak sure sebenarnya jawapan dia apa. Saya tak tahu jawapan dia apa. So kalau kita gantikan dapatlah infinity over infinity. So bila infinity over infinity, kita tengok x kita approaching infinity. Bila x approaching infinity, kaedah kita nak buat adalah divide by highest power, factorize, bahagi dengan modulus x, kan? Semua tu sebenarnya adalah sama saja. Kaedah yang sama. So saya akan buat ni salah satulah antara 3 tu. Okay, so dia akan dapat limit x approaching negative infinity. Bila dia negative infinity, awak kena berhati-hati. Okay, berhati-hati sebab saya nak tunjuk daripada absolute value. Okay, actually dia sama. Yang saya cakap tadi tu dia sama bahagi dengan set x kuasa 2 ke, bahagi dengan absolute value x ke, dia sama sahaja. Sebab kedua-dua ni menghasilkan definisi yang sama, iaitu boleh jadi x positif ataupun x negatif. Dengan syarat kalau positif bermaksud x approaching, x greater than 0. Kalau negatif infinity, x less than 0. Untuk soalan ini, nak ambil yang positif ke yang negatif? Negatif. Negatif. Ya, betul. Sebab x approaching negative infinity. So means kena divide dengan negative x. So yang atas ni kita akan dapat 2 per negative x tambah x per negative x. Bawah, saya ringkaskan boleh ke? Kan, awak biasakan bahagi dengan absolute value x lah. Lepas tu baru jadikan dia kan. Saya bagi ringkas sebab kita nak soalan objektif ni. Okay, saya bagi kaedah ni soalan objektif lah. So kalau kita ringkaskan, sini akan dapat 1, sini 0, sini -1, 0. Okay. So kita akan dapat 0 plus -1. Plus -1. Betul lah. Over square root of 0 plus 1. So jawapan dia -1. Bolehkah? Boleh. Okay. Sebab itulah kita dapat -1. Sebab kita divide dengan negative x tu tadi. Yang ni dah ke? Belum
given piecewise function, belum okay. Dia bagi dua function sekarang. Dia nak yang correct statement. So dia nak correct statement means awak kena try lah satu-satu. Okay, kita tengok dulu jawapan. 1 tak semua, 2 tak semua. Okay, so kena kira lah 4 tu. Okay, apa maksud bila F7 equal to 0? Mana nak tengok? Nak masuk kat mana? Bukan DX. Masuk FX. Fx. Kat mana satu Fx yang kita nak ambil? Nak ambil yang pertama atau yang kedua? Kedua. Okay, kenapa kedua? Kenapa kedua? Kedua. Syarat. Kenapa kedua? Soalan saya, kenapa yang kedua? Sebab X sama dengan atau lebih besar daripada 7. Ya, betul. Sebab dia sama dengan dekat sini So nak senang untuk soalan bentuk macam ni, kalau saya sukalah lukis-lukis sikit supaya saya nampak apa yang dia nak. So kalau less than, kita ambil fungsi dia X. Kalau greater than, kita akan ambil yang negatif. So kalau equal dekat sini means kita ambil yang sama dengan. Sama dengan ni merujuk kepada fungsi yang negatif. So kita kena substitute lah dekat negatif. Betul tak jawapan dia 0? Betul tak jawapan dia 0? Betul. Betul. So 1 ni betul. Okay, 1 dah betul. Next. Kita ada 1, 2, 3, 1, 2. Okay, kena test jugalah. Yang kedua dia kata 7 from right. 7 plus. Plus mean daripada kanan. So kanan kita masih ambil lagi yang negatif. So negatif tadi jawapan dia masih lagi 0. So betul lah ya? Kan? Betul kan? Okay. Alright. Ataupun senang cerita, awak substitute dulu. Kalau sini 7 dapat 0. Kalau sini 7 dapat 7 lah. Kan? Senang cerita kita substitute dulu. Supaya awak nampak lah mana satu dia punya pilihan jawapan. Okay. Yang ketiga dia kata limit X approaching 7 je. Dia nak ke 7 tu. Jawapan dia sama kosong. Betul ke? Macam mana nak check X approaching 7? Macam mana nak check? Kalau 7 daripada kanan, 7 daripada kiri, kita tahu. Tapi sekarang soalan dia nak X approaching 7. Mana satu? Adakah 3 yang betul atau 4 yang betul? 3 ke 4 yang betul? 4 betul. 4 yang betul. Kenapa 4 yang betul? Sebab 2 lagi jawapan ada 3. 2 lagi jawapan ada 3. Satu tak. Okey, yang lain? Ada yang nak cuba? Nilai tak sama. Nilai tak sama. Betul-betul. Nilai tak sama. Kalau kita tengok kat sini, kiri dia 7, kanan dia 0. 7 dengan 0 tak sama. Bila tak sama means does not exist. Kalau dia sama, baru kita katakan apa yang sama tu lah. Kalau dia 0, 0 lah. Okay. So, 1, 2, 4. Boleh? Okay ke? Boleh. Alright, next. Find the equation of tangent. Okay, kita dah masuk chapter 9 sekarang. Dan kita find the equation of tangent. Yang ni semua dapat ke? Semua orang dapat? Dapat. Dapat. Jawapan dia yang mana? Yang 5Y tambah 4X sama dengan 14. Oh, yang B lah. Okay, yang lain? Yang lain? Sama. Sama. Iqbal Ikhwan. Saya suka panggil. Kalau dalam lecture ni memang saya panggil je. Iqbal Ikhwan. Dapat tak soalan ni? Ya, Iqbal? Hilang. Okay, mana lagi lelaki lain? Muhammad Akif. Ada tak Akif? Akif ada tak?
Budak lelaki ni semua memang tak ada ke Dia apa diam. ni? Akif tak ada. Ada. Tapi dia yang jawab. Okay. Dapat tak soalan ni? Tak. Dapat tak? Tak dapat? Tak. Tak dapat ke tak buat? Kau jawab betul. Kau tak dapat ke tak buat? Dua-dua. Mana boleh dua-dua? Dia kena salah satu kan? Sebab tak cuba, sebab tu tak dapat. Okay, kita tengok Dia kata find the equation of tangent. Tangent, awak kena ingat konsep tangent adalah dalam satu curve, tangent tu maksudnya yang bersentuh dengan curve tersebut. Inilah tangent dia. Kalau kita ada satu curve, inilah kononnya kita punya curve tu. Bila kita nak dapatkan kecerunan kepada tangent, kita kena differentiate. So kita differentiate dia ni untuk dapatkan kecerunan tangent. Differentiate apa? Hanya pada titik yang dia beri sahaja. Bukan pada semua titik. Okay? Bukan pada semua point dia sama. Dia berbeza-beza. So cara dia kena differentiate dululah. Macam mana nak differentiate x kuasa 2 y? X kuasa 2 darab y tambah y kuasa 2 sama dengan 6. Kena guna kaedah apa? U ni. Ya, betul. Product rule, betul. Kena guna kaedah product rule sebab x dan y duduk dalam satu sebutan. Ini satu sebutan yang sama. Dan operasi di antara x dan y tersebut adalah darab. That's why kita jadi product rule. So macam mana dapat product rule ni? Saya buat direct boleh? Saya biasa dengan V dulu ya. So V saya V U prime tambah U V prime. Boleh ke? Boleh tak? Boleh tak? Saya buat direct macam ni. Boleh, madam. Boleh? Boleh. Alright. So ini yang kita dapat sekarang dia nak pada point 1, 2. Terpulang nak substitute terus pun boleh. Nak buat jadikan dy dx as a subject pun boleh. Tapi kalau saya suka masuk dulu supaya saya tak tersalah. Ya Allah subhanallah. Saya tak tersalah masuk. So saya darab dululah. Darab 1 tambah 1 kuasa 2 dy dx. Sebab kalau dah jadi nombor dah senang dah. dy dx equal to 0. So 4 bawa ke sebelah jadi negatif 4. 1 kuasa 2 1 tambah 4. 1 tambah 4 jadi 5. So 5 dy dx. So dy dx sama dengan negatif 4 per 5. So inilah kecerunan tangent yang kita nak cari. Nak masuk dalam persamaan, kita masukkan dalam sebutan yang y tolak y1. Y1 dia adalah 2. Sama dengan kecerunan tangent dia. X tolak X dia. Okay, so kalau dia nak dalam bentuk anun dekat sebelah, bermaksud terpulanglah macam mana cara awak nak simplify. Tapi ini cara saya lah ya. So dia akan jadi 5y tolak 10 sama dengan negatif 4x tambah 4. So 5y tambah 4x sama dengan 14. Sebab tu jawapan dia adalah yang B. Bolehkah? Boleh. Alright. Yang boleh ni sebab dah buat ke yang boleh tu sebab sebab faham? Dah buat. Dah buat. Okay. Okay, next. Yang ni dah buat ke belum? Equation normal. Apa beza tadi? Tadi tangent. Okay, tadi tangent, sekarang normal. Apa beza dia dalam kita menyelesaikan? Ada second derivative. Okay. So yang perbezaan paling ketara adalah kalau kita differentiate ni, kita akan dapat gradient tangent kan? So daripada gradient tangent tu kita nak dapatkan normal, kita kena darabkan dengan negatif 1. Darabkan dengan negatif 1 lah. Darab dengan negatif normal, bahagikan dia. So dapat negatif 1 per
gradient tangent tadi. Okay, and then masukkan nilai. Saya rasa saya tak buat penuh lah sebab dah 9.25 dah. So jawapan dia yang mana? Yang mana jawapan dia? D. D. Yang 3Y tambah sama dengan 4. Okey, dadu. Yang lain? Yang lain, nama Najah ada dua. Najah perempuan dan Najah lelaki. Najah Lutfi Hakimi dengan Najah Naili. Comel je. Okey, apa jawapan you all? Sama juga Madam D. D. Okey. Najah Lutfi? Sama juga D, Madam. D. Alhamdulillah. Semua dapat sama ya. So saya teruskanlah. Okey, soalan 11. You all budak account mesti terror ni. Dah dapat dah jawapan dia? Dapat tak jawapan dia? Dapat A. Tak tahu lah madam ni. Dapat A. Tak tahulah madam. Okey. Tapi tak confirm. Okey, maksudnya kebanyakan semua dapat A? A madam. A, okey. Saya nak tanya seorang. Alamak, sekejap ya. Madam. Madam. Ya. Boleh tak you all cuba buat dulu? Madam yang sekejap. Okay. Ada emergency pula. Ada emergency. Kejap. Allah, sorry. Saya ada hal sikit kat rumah. Okey, boleh kita teruskan? Sorry. Nombor 11 tadi dapat A? Semua orang dapat A? Ya. Alhamdulillah. Dapat Okey, so kalau dapat saya tak teruskan lah ya. Okey, 12. Madam. Ya, madam. Ya. Yang nombor 10 tu kan, saya dapat A. Boleh tak Madam tunjuk? Saya salah kat mana-mana. Oh, okey. Nombor 10 ni tadi? Ah. Okay. Alright. So differentiate dapat 2x tambah 1. So gradient dia substitute dengan 1 akan dapat 3. So kecerunan normal dia akan dapat negatif 1/3. So kita masukkan dalam kita punya persamaan. X tolak 1. Negatif x tambah 1/3. So dapat 3y tolak 9 tolak x tambah 1. Ya Allah, sama dengan hilang. So 3y tambah x sama dengan 10. Ya betul. A lah. Bukan D. Ke saya salah dengar? Tak, betul. Betul Okey, so jawapan dia A lah. Nasib baik. Terima kasih siapa yang tegur tadi. Saya pun tak perasan dah siapa nama. Okey. Yang lain dapat A ke dapat D? A madam. A. Okey, nasib baik ada yang tanya. Okey. Alhamdulillah, selesai. Nombor 10, nombor 11. Semua sama A. Nombor 11 semua sama? Sama. Okey, alhamdulillah. Nombor 12. 12. Beza kali pertama, beza kali kedua. Dapat?
differentiation ni. Simple je ni. Dapat ke tak? Dapat Tak, ke tidak? tak dapat. Tak dapat madam. Okey, so kalau tak dapat kita buat sama-sama Kita buat sama-sama tau, jangan saya buat seorang. Okey, so sebelum kita nak primekan dia, sebabkan X tu dekat bawah, kita naik atas dulu. X sahaja yang naik atas tau, bukannya dengan 3 tu naik atas. X sahaja yang kita bawa naik atas. So dia akan jadi 2/3 X kuasa negatif 2. Tolak. Set X tu saya jadikan X kuasa setengah lah supaya senang nak differentiate. Okay, so F prime X akan dapat 2/3 darab negatif 2X negatif 3. Tolak setengah X negatif setengah darab 2. Okay, so kita akan dapat negatif 4/3 sebab dia sampai beza kali kedua So kita biarkan dulu dalam bentuk macam ni. Per 4. So kita beza kali kedua. Allah. Kalau beza kali kedua akan dapat negatif 4/3 darab negatif 3X negatif 4. Kadang-kadang ramainya bila kuasa negatif ni dia terlupa. Tolak negatif 3/2 4. Okey. Betul kan? Negatif 1/2 tolak 1. Negatif 3/2 kan? Kan? Betul kan? Saya main jongak ni, betul tak? Tiba-tiba confuse pula aku. Betul negatif setengah tolak 1 negatif 3/2. Saya dah terkeluar ke ni? Betul. Betul, madam. Betul So dapat 4/X kuasa 4. Tolak jadi tambah X. Saya letak ke bawah lah sebab dia duduk kat bawah. Tambah 1/8 punca kuasa. Okay, so punca kuasa X kuasa 3. Boleh tak jadikan macam saya buat ni? Boleh tak? Boleh. Awak nak mudah kan? Boleh nak mudah ni punca kuasa, orang yang berkuasa biasa duduk atas kan? So duduk atas ni kuasa. Ingat tu je, kuasa. So that's why dia jadi kuasa kat sini. Okay, so dapat apa? A dia 4. B dia adalah 1/8. Dan C dia adalah 3. 4, 1/8, 3. B lah. Bolehkah? Bolehkah? Okey, boleh. Boleh. Alright. So saya teruskan Soalan 13. Okay, the derivative of Allah is find the right expression for A and B. Kena differentiate lah kan? Allah, apa hal dia ni? So differentiate, banyaknya soalan dia. So nak differentiate benda ni supaya dia jadi ni. Dapat ke A dengan B tu? Dapat tak? Dapat tak soalan? Madam. Ni lama-lama semua madam buat ni. Okay, yang ini tak ada U per V sebab bawah tu tak ada X. So bila tak ada X bermaksud bukanlah U per V. Kena kira dulu berapa nilai X. Nilai X dia ada 1, so tak adalah, tak ada product rule, tak ada quotient rule. Differentiate direct sahaja. So macam mana nak differentiate direct tu? So macam tadi saya kata saya suka jadikan set tu sebagai kuasa setengah dulu. So saya simplify soalan ni menjadi 4 tolak 3X kuasa 2 kuasa 3/2. Set X, set 3 kita biar je. Okay. Alright, boleh jadikan 3/2 tu.
Macam tadi saya kata 3 tu kuasa ke atas. Cert tu jadi 1/2. Barulah kita differentiate. So differentiate dia akan dapat 3/2. 4 disalin dulu kan. Yang dalam bracket kita salin per cert 3 tu. Kuasa dia kita tolak 1. 3/2 tolak 1. 3/2 tolak 1. 1/2 ke? Ya. Alhamdulillah. 1/2. Lepas tu kita differentiate pula yang dalam bracket tu tadi. Kita akan dapat negatif 6x. Dapat ke? Dapat, Madam. Alright. Alhamdulillah. So sekarang ni kita kena simplify lah supaya kita dapat apa jawapan yang dia nak. So 3 dengan negatif 6 ataupun so boleh simplify sebenarnya sebab semua darab Semua darab kita boleh kecilkan. 2 dengan 3 2 dengan 6 jadi 3. Okey, cuba kita buat dulu. Kita boleh simplifikan. Ataupun tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. 3/2 darab 1/3 darab negatif 6. Gitu. X. Lepas tu yang lain salin je lah. Cuba tekan kalkulator ni. Gitu. Dapat berapa? Lupa pula soalan objektif kan? Bukan nak kena buat satu-satu. Dapat ke tak? Hello, saya dah terkeluar ke? Belum, Madam. Senyap je. Berapa jawapan dia? Negatif 3 cert 3. Negatif 3 cert 3 X. Lepas tu kita darab lah. And then kita comparekanlah dengan A dan juga B. Okay, apa masalah dia ni? A dia, kenapa ada B kat bawah? Kenapa kita selesaikan tak ada B? Oh, saya tahu. Dia nak cert 3 kat bawah juga. Okey, saya faham. Kenapa saya kata dia nak cert 3 juga dekat bawah? Cuba awak tengok untuk B, sama je kan? Kan, cert 3 semua kan? Okey? So bila tekan kalkulator tu maksudnya kita tak bolehlah tekan kalkulator dengan 1/3 ni. Kita darab yang tu je lah. Okey, faham? Tak nak hilang tu dah kenapa? Okey. Alright. Darab yang tu je. Cert 3 tu masih lagi ada dekat bawah. Okey. Jadikan dia cert 3 je. Betul lah saya buat tadi. So dapat negatif 9. So expression untuk A adalah negatif 9x dan B dia adalah cert 3. So apa jawapan dia? Negatif 9x. Oh, A. Alright, A. Boleh ke? Saya lupa nak tengok. Dia adalah objektif. So kita kena tengoklah apa jawapan dekat pilihan tu. Kan? Apa pilihan jawapan yang kita nak kena simplify ataupun tidak. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Alright. Kan, medium waktu online ni seorang jawab boleh pun dah kira puas hati dah. Kira nasib lah siapa yang tak jawab tu kan. Boleh. Okay, soalan 14. Soalan 14. Choose the right expression to fill in the empty bracket. So, dia nak differentiate juga. Cuma sekarang bilangan X tu ada 2. Satu atas, satu bawah. So, bila atas dan bawah means nak kena buat U per V. Question rule. Ya, quotient rule. Okay. Ada yang dapat ke ni? Ada yang dapat dah jawapan dia? Ada tak yang dapat? U per V, jawapan dia apa? 100 lebih ni mana? Tak ada orang. Tak ada yang dapat jawapan ke tak buat lagi?
Tak buat lagi. Tak buat lagi. Yang lelaki, asyik perempuan je jawab ni. Tengku Adib Ashraf. Tak ada, hilang. Kenapa lelaki kelas ni senyap? Tiba korang jadi pemalu kan? Tiba. Okay, so you pervi means kita ada quotient rule. Kalau nak buat quotient rule, ingatlah yang hari tu kita start dengan V dulu. Kan, that's why saya punya produk pun, product rule pun saya guna V dahulu. Supaya saya senang nak ingat. So V, U prime, 2, 1 tolak X, kuasa 1, darab negatif 1. Tolak U. Saya buat direct sebab saya rasa ramai dah buat sebenarnya. Yang tak buat tu, kena rajin-rajin lah sikit. Okay. So untuk dalam bentuk macam ni, kalau perasan dekat atas tu dia dalam bentuk factorize Yang atas ni dalam bentuk factorize. Okay, bukan yang dalam bentuk panjang-panjang tu maksud saya. Panjang-panjang tu maksudnya dia dah expand. So kita kena factorize. Nak factorize mesti benda yang sama. So kita pisahkan dulu dia dengan sebutan negatif duduk kat tengah. Okay, negatif kena letak kat tengah dulu. So daripada dua sebutan tu, yang mana yang sama? Sebutan apa yang sama? 1 tolak X. 1 tolak X. So kita keluarkan 1 tolak X. Tengok jawapan pun dia kuasa 1, means kuasa 1 lah yang kita keluarkan Yang tinggal dalam ni berapa? Yang dalam bracket yang pertama dan kedua tu. So 2X tolak 3 ada tak? Tak ada lagi kan? Kita tak factorize lagi. So kita factorize pula. Kita tinggal 2X tolak 3, kita darabkan dengan negatif 2 lah. Yang kita dah keluarkan hanyalah 1 tolak X kuasa 1. Okay, lepas tu kita ada tolak. Untuk bracket yang kedua, kita hanya tolak 1 tolak X kuasa 1. So, apa yang tinggal dalam tu? 2, 1 tolak X. Boleh ke? Boleh ke factorize ni? Boleh, madam. Boleh? Okay. Pisahkan dengan tolak tu. Lepas tu apa yang dia keluarkan, kita highlight sikit lah supaya awak nampak apa yang dah keluarkan, apa yang belum. Alright, sekarang kita tinggal ringkaskan lah. Apa yang dia nak tu. So kita hiraukan yang dalam bracket je lah. Expand. Kan, sebab dia bracket juga expand. So negatif 4X tambah 6. Tolak 2 tambah 2X. So jawapan dia negatif 2X tambah 4. Negatif 2X tambah 4. Yang mana satu? A, B, C, D. C. 2X tolak 4. Tu 2X tolak 4. Yang kita nak X tu negatif, 4 tu positif. D kan? D. Dia susun baliklah sebenarnya 4 tolak 2X tu. Okay. Saya hanya buat yang ini sebab yang ini je yang dia tanya yang lain dia tak tanya. Dan untuk soalan ni sebenarnya dia dah bagi hint apa yang perlu di-factorize. That's why dia dah tunjuk dah sebenarnya apa yang dia nak factorize. Sorry. So agak membantu awak lah. Alright, boleh ya? Boleh ke? Boleh ke? Madam. Ya. Yang kita differentiate tu kan VU prime kan madam? Ya. Yang start dalam bracket 2X tolak 3, lepas tu 2 dalam kurungan 1 tolak X. Negatif 1 tu datang kat mana madam? Differentiate dalam ni. Negatif 1 tu mana datang kat mana madam? Negatif 1 ni ya Allah, subhanallah. Ni kan kita differentiate U ni, U prime dia akan jadi kuasa bawa ke depan, salin dalam bracket, kuasa tolak 1. Lepas tu differentiate pula yang dalam bracket. Dalam bracket ni kita differentiate juga sebab tu dapat negatif 1.
Boleh ke siapa yang nak tanya tadi? Boleh ke? Oh, boleh. Dia faham. Boleh. Okey. Kalau tak boleh direct macam saya ni, buat satu-satu dulu. U prime, V prime. Buat satu-satu. Tapi kalau sepatutnya minggu depan tu dah boleh direct dah. Okey, dah boleh direct dah. Ini tahap untuk banyakkan latihan dulu. Buat dulu satu-satu. Lepas tu nanti baru kita direct pun boleh. Okey? Okey, soalan 15 dah, 16 dah. Mana lagi yang belum? Boleh tak bagi tahu saya soalan mana yang belum? 25 dah ke belum? 25 dah ke? Belum. Okey. Belum. So 25, apa jawapan dia? 25 apa jawapan dia? Tak ada yang jawab lagi. Okey, so kalau ikutkan biasanya kalau macam ni kan, kalau H ada kat bawah je, maksudnya dia mesti 0/0. So apa yang perlu buat, kena expand lah atas tu. Okey, kena expand dulu. So expand atas X pula dah. H equal to 0, approaching 0. So nanti akan dapat 2 X kuasa 2 tambah 2 HX tambah H kuasa 2. Siapa yang masih lemah dalam mengexpand, tolong buat latihan banyak sikit. Bagi H. Kenapa saya highlightkan H? Sebab H ni sepatutnya dia kena hapus. Segala sebutan H kena hapus. Okay. So limit H approaching 0 akan dapat 2x squared tambah 4hx tambah 2h kuasa 2 tambah x tambah h tolak 5 tolak 2x kuasa 2. Okey, apa yang sama yang kita boleh matikan? Ada tak benda yang sama yang kita boleh matikan? 2x kuasa 2 kita boleh hapuskan kan? Ya. Lagi? 5. X dan 5. Dah tu je H. Okey, H kita boleh hapuskan yang bawah yang bawah kita boleh hapuskan dengan H. So saya salin dulu supaya tak confuse. Bila nak hapuskan yang bawah dengan yang bawah tu, make sure berapa sebutan dia ada tu semua kena ada. Ni ada 3. 1, 2, 3. Ketiga-tiganya kena ada H baru boleh potong. Baru boleh potong. Jangan ada 2 je awak potong juga. Saya potong tangan tu kalau saya jumpa. Okey? Tak boleh. Kena ketiga-tiga sebutan. Kalau ada 2 sebutan, 2 sebutan. Kalau ada 4 sebutan, 4 sebutan H ada baru boleh potong. Alright? Okey, so sekarang dah boleh cari jawapan lah. Gantikan H 0 means kita akan dapat 4H. 4X tambah 0 tambah 1. So 4X tambah 1. 4X tambah 1, yang mana 1? B. Bola. Ya, boleh? Bola. Boleh tak? Allah, 5 Boleh. minit lagi. Boleh ya? Boleh. Okey, soalan mana yang tak boleh? Cepat, 5 minit lagi. 5 minit lagi. Cepat, soalan mana yang tak boleh? Ke semua boleh? Wow, kalau semua boleh, Alhamdulillah. 30, madam. 30. Mak, panjangnya. Okey. Panjang soalan je kan. Cost dia bagi and revenue dia bagi. The product of A is okay. Determine correct. Okay, kalau correct ni kena tengok sesatu lah. Total cost increase by RM2 for every unit produced. Macam mana nak cari cost tu increase ke tak, decrease ke tak? Hello? Hello? Saya cakap seorang ke? Tak, madam. Okay. So macam mana nak tahu kalau total cost tu increase ke decrease ke by berapa ringgit tu?
apa kaedah matematik dia. Senang cerita matematik dia lah kan. Kita nak buat. Allah. Asal dia tak ni? Tak hilang? Okay. Macam nak kira? Tak tahu. Tak tahu. Decrease ke increase tu means macam kita nak kena first derivative test. Ada kan perkataan increase decrease? Allah. Kan? Perasan tak? So macam kita differentiate. Differentiate ni Allah subhanallah. Sekejap ya. Macam kita differentiate dapat berapa? 2. Macam tu. Okay? Boleh ke? Ada 4 minit lagi ni cepat. Okay, lepas tu total kejap jawapan dia 1. Okay, 1 ada. 2, kena pilih juga. Okay, 2 total revenue increase by RM10. Revenue macam samalah differentiate. Cuba tengok dapat berapa. Boleh ke? Masa tak berapa nak mengizinkan ni. Okay. Kalau negatif decrease ke Madam? Kalau negatif dia decrease ke? Ya, kalau negatif dia decrease. Dia berkurang lah. Okay. Okay. Saya rasa boleh cubalah ni. Kalau tak pun nanti saya bagilah dia punya jawapan mana-mana yang lagi yang tak ni sebab tak sempat ni. 3 minit je lagi. Okay, and then price ni pun tadi saya kata samalah tadi Okay. Increase tu kita try differentiate, kita tengok. And then price per unit. So dia nak price RM9 bila bilangan unit dia. Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? X darab RX. X darab RX. P-nya tertinggal pula dah. Okay. Nanti cuba dulu cuba. Okay, tak sempat dah ni kalau saya nak explain satu. And then total revenue. So revenue ni RM9,000 when total cost adalah RM9,000. Maksudnya revenue kita total cost adalah RM9,000. Maksudnya kena gantikan dekat RM9,000 tu cari X. Dapat X tu masukkan dalam RX. Betul tak jawapan dia? RM9,000. Okay. So 2 minit lagi. So saya rasa awak boleh cuba ya. Boleh tak cuba? Seronok ni soalan ni. Boleh? Kalau nak tahu dekat orang ni memang kena differentiate madam. Yelah kalau tak macam mana you nak tahu kita naik ke turun. Kan? Ini dalam subjek matematik lah. Biasanya kita differentiate. Okay? Okay, so saya tak sure minggu depan ni ada ke tak lecture. You all nak ke tak lecture. So kalau lah habis, you all nak tak minggu depan lecture? Nak. Okay. Okay. Kalau nak, kita akan buat set lain lah kot. Kan? Yang ni siapkan. Nanti saya bagi jawapan ABC tu, jawapan ABC tu dalam lecture boleh? Telegram lecture. Boleh. Okay. Okay. So jumpa lagi minggu depan lah. Hari Selasa. Okay. Itu je kot kelas kita hari